Okey, lagi 3 minit. 3 minit lagi pukul 5. Cuba bagi respon. Dengar tak suara cikgu? Suara cikgu dengan cikgu punya slide. Dengar suara? Dengar. Okey. Cikgu punya slide nampak tak? Cikgu punya slide. Nampak? Okey, thank you. Kiseng. Okey, dah pukul 5. 5.05 kita start. Okey, dapat 5.05. Okey.
nak tengok video yang cikgu rekod. Okey. Ini kelas yang ke berapa lah? Kelas yang keempat. Inilah kelas yang keempat yang cikgu buat setakat ni. Untuk 3 kelas yang sebelum ini, semua video ada video yang cikgu dah masuk dekat cikgu punya kelas code, cikgu punya classroom. Dan ada video yang tak boleh nak ambil. Okey, macam minggu lepas tak boleh nak ambil sebab ada gangguan. Jadi mana-mana video yang tak ada tu cikgu akan buat semula lah. Okey, cikgu buat semula, cuma tak tahu nak buat bila tu. Tapi apa pun semua bahan cikgu, video ke cikgu punya bahan-bahan mengajar, semua cikgu letak dekat Google Classroom. Okey. Ambil jadi punya kod tu. Form 4 atau Form 5? Dua-dua boleh. Form 4 boleh, Form 5 pun boleh. Okay, sebab Form 5 pun akan ambil exam juga tajuk ini. Form 4 pun boleh ambil sebab tajuk ini tak ada masalah. Okay, KSSM ada, KBSM pun ada. Soalan pun lebih kurang sama lah Form 4, Form 5. Walaupun syllabus baru, tapi soalan dia tak beza pun, sama je. Okay, boleh. Form 4 boleh join, tak masalah. Sebab hari ni cikgu nak ajar tentang teknik. Okay, tentang teknik menjawab. Okay, hari ni bukan tentang nota. Sebab sebelum ni pun dah ramai cikgu-cikgu yang mengajar topik yang sama, elektrokimia ni. Okay, electrochemistry. Sama ada belajar dia orang ajar tentang voltage cell ataupun electrolytic cell. Tapi hari ni cikgu lebih pada teknik. Teknik gabungan. Maksudnya hari ni cikgu ajar bagaimana kedua-dua sel kimia dengan sel elektrolisis bergabung. Okey, bila bergabung macam tu, macam mana kita nak jawab soalan? Okey. Kalau sebelum ni, cikgu-cikgu sebelum ni dia ajar satu-satu, dia ajar sel elektrolisis, lepas tu ajar sel kimia. Okey, hari ni cikgu gabungkan dia dua-dua sekali. Okey, sudah. Dah lebih satu minit tu. Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi hari ni Cikgu Syam, boleh panggil Cikgu Syam. Dan semua cikgu punya bahan-bahan mengajar cikgu letak dekat cikgu punya Google Classroom. Dan hari ni cikgu nak ajar topik tentang elektrokimia. Okay, kalau macam minggu lepas cikgu ajar berkenaan dengan topik theta 5 iaitu isomer. Kalau minggu lepas. Okay, tentang isomer. Hari ni cikgu nak ajar tentang tajuk theta 4. KBSM, tapi student KSSM boleh join sekali lah, sebab topik ni pun ada dalam silibus baru, iaitu tentang elektrokimia, electrochemistry. Cuma hari ni cikgu nak ajar berkenaan dengan gabungan. Okay? Kedua-dua set ini bila bergabung, apa maklumat yang kita perlu tahu dan macam mana kita nak jawab soalan dia. Okay, sebelum kita belajar elektrokimia ni, sebagai ulang kaji lah, sebagai ulang kaji untuk Form 5 dan untuk yang baru belajar Form 4, ada benda yang kamu kena tahu. Pertama sekali adalah benda ini. Dinamakan sebagai siri elektrokimia. Untuk theta 5 masih guna siri ni, siri elektrokimia, tapi bagi tingkatan 4 KSSM, kamu tak guna siri ni. Kamu guna siri lain. Siri lain ni yang lebih menarik. Yang lebih menarik lah cikgu sebut. Dan siri ini untuk theta 5 saja. So Form 4 tak payah hafal lah. Tak perlu hafal. Dinamakan sebagai siri elektrokimia. Siri elektrokimia ada dua, satu untuk cas positif, cation, satu lagi untuk cas negatif, anion. So dia punya urutan ni kena tahulah.
Kena betul ikut urutan. Cikgu percaya semua student form 5 dah hafal pun. Dah hafal dan menggunakan ayat sendiri pun, macam-macam ayat lah. Itu atas aktiviti masing-masing. Begitu juga dengan NIOM pun ada ayat sendiri. Itu pulang pada masing-masing lah. Asalkan kamu tahu ikut urutan daripada atas ke bawah. Cuma cikgu nak beritahu, bila sebut siri elektrokimia ni, bila ada gabungan dua elektrod, dua elektrod, contohlah. Contoh gabungan antara elektrod, contoh cikgu ambil sel kimia, gabungan antara kuprum ni dengan gabungan antara kuprum ni dengan zinc, contoh zinc. Bila ada dua gabungan ini, maka yang atas ini, zinc ini dipanggil sebagai lebih elektropositif. Lebih elektropositif. Apa maksud elektropositif? Elektropositif dengan kata mudah lah. Lebih senang bagi elektron. Bagi elektron, ya. Elektropositif. Maksudnya satu logam yang cenderung untuk membebaskan elektron. Dia lebih mudah untuk bebaskan elektron. Jadi bila ada dua gabungan ini, maka zinc ini dipanggil sebagai lebih elektropositif. Maksudnya lebih cenderung untuk membebaskan elektron. Bila zinc ini bebaskan elektron, maka kuprum ini akan jadi yang kurang elektropositif. Maksudnya dia kena terima elektron tersebut. Jadi aliran elektronnya mengalir daripada zinc ke kuprum. Aliran elektron dia. Bila ada dua gabungan elektrod yang berbeza logam, itu yang akan berlaku. Yang atas akan terima elektron, yang bawah akan terima elektron. Kena faham dulu maksud perkataan elektropositif tu. Maksudnya satu logam yang cenderung untuk bebaskan elektron. Kalau yang atas itu bebas elektron, yang bawah itu akan terima elektron. Itu salah satu benda yang cikgu nak share dengan kamu semua. So ini nama dia siri elektrokimia. Satu lagi yang ini, iaitu perbezaan. Kamu kena tahu perbezaan antara kedua-dua sel. Sama ada sel elektrolisis ataupun sel kimia. Yang cikgu nak tekan kat sini ialah cara kita tentukan bila kita dapat kedua-dua sel macam ni. Apa benda yang kita kena tahu mula sekali, iaitu tentang kedudukan anode kathode. Itu first sekali. Dapat soalan mana-mana soalan kedua-dua sel ini, apa yang kita kena tahu first sekali adalah tentukan anode kathode. Dia ada langkah-langkah dia untuk jawab soalan macam ni. Dan semua soalan daripada semua tajuk, bila kita nak menjawab soalan tersebut, mesti ada step. Mesti ada step dia supaya apa yang kita dapat maklumat daripada diagram yang diberi itu, itulah yang dia akan ditanya dalam soalan. Jadi dekat sini pertama sekali kita tentukan anode kathode. Kalau untuk sel elektrolisis, kita tentukan anode kathode berdasarkan bateri. Bateri ni. Maksudnya yang panjang itu sebagai anode. Maksudnya yang panjang ni tengok bateri dia, yang panjang ini anode, yang pendek ni sebagai kathode. Itu yang pertama. Manakala untuk sel kimia pula, zinc dengan kuprum, kita tengok dekat siri tadi, zinc atas, kuprum bawah. Maksudnya zinc akan jadi anode. Zinc akan jadi anode, yang bawah akan jadi kathode. Itu cara kita tentukan anode kathode untuk sel kimia. Tengok dia punya kedudukan dalam siri tadi. Yang atas anode, yang bawah kathode. Untuk sel elektrolisis, cara tentukan anode kathode, tengok bateri. Yang panjang anode, yang pendek kathode. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita kena tahu adalah arah aliran elektron. The flow of electron. Daripada mana ke mana? Kalau sel elektrolisis, daripada mana ke mana? Anode ke kathode ataupun kathode ke anode? Siapa boleh bagi respon? Chatting kat sini. Chat dah. Tak perlu buka mic. Just tulis type kat situ. A to K ataupun K to A. Anode to cathode. Faham? Betul lah? Maksudnya untuk sel elektrolisis, elektron bergerak daripada anode to cathode. So kita akan tanda macam ni lah. Bila ada soalan minta tanda arah elektron menggunakan gambar rajah, kita just tanda dua je. Satu belah kiri, satu belah kanan. Macam tu.
Okey, tak perlu kita tanda sampai sepanjang-panjang wire ni. Okey, macam kita nak beritahu bahawa pemeriksa tu macam tak nampak. Tak perlu macam ni sekali lah. Okey, just kita buat dua je. Okey, sebagai panduan. Satu belah kiri, satu belah kanan. So untuk sel elektrolisis, elektron bergerak daripada anode ke kathod. Okey. Okey, itu untuk sel elektrolisis. Untuk sel kimia, anode ke kathod ataupun kathod to anode. Sama ke beza? Sama atau terbalik? Okey. Arah elektron untuk sel kimia. Sama atau terbalik? Sama. Betul? Okey. Semua kata sama. Maksudnya untuk sel kimia, okey, sama juga tapi nama lain. Sama je tapi nama lain. Apa maksud nama lain, Izan? Dia ada positif terminal, negatif terminal lah maksud saya. Okey, itu dah si terminal lah. Okey, sekarang ni cikgu sebut pasal anode kathod dulu. Okey, so untuk sel kimia sama juga arah elektron daripada anode to kathod. Sama. Okey, cikgu lebih suka menghafal benda yang sama daripada benda yang berbeza. So untuk kedua-dua sel, elektron bergerak sama. Dua-dua bergerak daripada anode to kathod. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, barulah kita bercakap tentang terminal. Okey, tentang terminal. So bila masuk terminal, dia akan jadi terbalik lah. Dia akan jadi terbalik. Untuk sel elektrolisis, dia punya anode terminal positif. Okey, terminal positif, manakala katodnya terminal negatif. Okey, terminal negatif. Tapi untuk sel kimia, dia punya anode terminal negatif dan katodnya terminal positif. Di situlah akan berlaku kekeliruan di kebanyakan student. Okey, bila bercakap tentang terminal. Cuma kat sini kalau nak bercakap tentang arah elektron, nak sebut tentang terminal, okey, kalau sel elektrolisis positif to negatif. Kalau sel kimia, negatif to positif. Okey, so ada dua lah. Okey, persamaan dia anode to kathod, perbezaan dia dari segi terminal, positif to negatif, negatif to positif. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, okey, benda yang kita kena tahu ni. Yang keempat adalah ion-ion yang ada dalam larutan. Okey, kalau macam ni diberi copper 2 sulfate. So dia punya ion ada Cu2+, ada SO4 2 negatif, lepas tu ada H+, ada OH negatif. Okey, yang ni pun sama jugalah. Okey, kita akan dapat benda yang sama. Jadi itulah benda basic. Okey, perkara basic yang kita kena tahu bila kita belajar tentang kedua-dua sel ini. Benda tu dulu. Okey, kalau yang ni kamu betul, okey, tak ada masalah. Okey, fahamlah tu. Tapi kalau anode kathod pun dah terbalik, okey, yang tu akan jadi masalah besar. Okey, so yang pertama tadi sini kena hafal ikut urutan. Yang kedua, okey, kena tahu beza antara kedua-dua sel. Okey, terutama sekali dari segi anode kathod, arah elektron, terminal dengan ion. Okey, yang hadir dalam larutan, dalam elektrolit, dipanggil sebagai elektrolit. Okey. Sekarang kita tengok soalan. Okey, tengok contoh soalan. Okey, soalan gabungan macam ni. Bila kita dapat satu soalan gabungan macam ni, okey, rajah 5 menunjukkan kombinasi sel kimia dan sel elektrolisis. Di mana kita nak start? Nak start dekat beaker A ke atau beaker B? Okey, cuba jawab. Nak start dekat mana ni? Kita nak start. Nak start dekat A ataupun nak start dekat B? Okay, soalan kita tak jawab lagi ni. Kita baru nak dapatkan maklumat. Okey. Kita baru nak dapatkan maklumat dekat diagram. A. Beaker A. Okey. A. Ada yang jawab A. Ada yang jawab B kat sini. Beaker B, beaker A, beaker B, beaker A. Sebab ada 2 beaker je. Kalau ada 3 beaker, 3 saya jawab. Jadi kalau untuk soalan macam ni, gabungan macam ni, bagi cikgu, mustahil kita start dekat A. Mustahil. Sebab
dekat A ni, dia punya elektron sama, dua-dua karbon. Bila dua-dua karbon, maksudnya kita nak tentukan mana anode mana katot. Sekarang ni, kalau ikut step tadi, first kali kita tentukan anode katot dengan tengok bateri. Yang ni tengok kedudukan elektron. Yang mana atas, mana bawah. Sekarang ni, set ini bergabung. Dia sebenarnya, katalah benda ni tak ada. Ni tak ada. Katalah sel ni tak ada. Sel ni saja. Dia sebenarnya bergabung macam ni. Ini akan jadi bateri ni. Dia akan jadi macam tu. Ni tak ada. Katalah ni tak ada lagi. Okey. Jadi bateri ini telah ditukarkan ke sebelah. Bateri pada sel A, beaker A ni. Dia punya bateri tu telah ditukar bentuknya ke bentuk beaker B. Telah diperbesarkan kepada beaker B ni. So beaker B ni adalah bateri, iaitu sel kimia. Bateri itulah sel kimia. Okay, bagi yang tak tahu lagi lah. Jadi bila B ni dah jadi bateri, maksudnya kita nak tentukan anode katot mesti daripada B. Tak boleh A. Sebab A guna kedua-dua karbon. Bila dua-dua karbon, maksudnya kita tentukan anode katot. Sebab tak ada bateri. Bateri dia dah ditukarkan kepada sel kimia dekat B ni. So nak tak nak, kita kena tentukan anode katot berdasarkan beaker B. Okay? Sebab beaker B mempunyai dua elektrod yang berbeza. Okay, so nampak kat sini, untuk yang hijau ni zinc, untuk yang merah ni kuprum. Okay, jadi kita akan, zinc ni akan jadi anode. Okay, kuprum ni akan jadi katot. Okay, itu yang pertama. Bila sebut anode, tadi elektron bergerak daripada mana ke mana? Elektron bergerak daripada anode to katot. Okay, anode ke katot. Maksudnya dekat hijau ni, dekat zinc ni, elektron keluar lah. Elektron keluar, masuk dekat merah ni. Bila masuk dekat merah, maka merah akan jadi katot. Okay, nampak tak? Dia faham macam ni je. Elektron keluar, anode, elektron masuk katot. Sebab bagi kedua-dua sel tadi, elektron bergerak daripada anode ke katot. Anode to katot. Sebab itulah bila nak jawab soalan macam ni, cikgu jarang guna terminal. Kalau guna terminal, positif, negatif, positif, dia akan jadi confused. Jadi keliru. Okay, better kita guna perkataan anode katot. Okay. Lepas tu baru bila dah lengkap anode katot, barulah kita tukar pada terminal. Jadi bila zinc anode, maka zinc akan keluar elektron masuk dekat katot, masuk dekat merah. So merah akan jadi katot. Masuk dekat merah, keluar dekat hijau. So hijau ni bila keluar elektron, maka hijau ni akan jadi anode. Sebab keluar elektron. Keluar dekat sini, masuk balik dekat merah. Maka bila masuk dekat merah, maka merah akan jadi katot. So lengkap kita punya anode katot dengan arah elektron. Okay, dengan satu benda kita dah dapat dua maklumat. Okay, maklumat pertama kita dapat anode katot, maklumat kedua kita dapat elektron. Okay, arah elektron. Yang ketiga apa dia? Terminal. Okay, terminal. Bila sebut terminal, kalau dua-dua karbon, ini adalah sel elektrolisis. Sebab dua-dua karbon sama. Kalau sel kimia, syarat sel kimia tak boleh elektrod yang sama. Okay, sel kimia tak boleh elektrod yang sama jenis. Tak berfungsi sel tu. Okay, jadi untuk kedua-dua sama jenis, dua-dua karbon, maka beaker ini adalah sel elektrolisis. Sel elektrolisis. Okay, manakala sel B, oleh kerana diguna dua logam yang berbeza, maka sel B adalah sel kimia. Okay, sel kimia. Bila beaker A ni adalah sel elektrolisis, tadilah kita ambil, maka anode ini sebagai positif, ini akan jadi positif. Saya cek bagi warna lain sikit. Okay, yang anode ini sebagai positif, yang ini akan jadi negatif. Manakala untuk sel kimia, dia punya anode ini negatif, yang katot ini positif. Okay, daripada sini, apa yang kita perasan? Apa yang kita perasan?
kita akan dapat satu maklumat, okey, satu maklumat yang baru, di mana kenapa terminal sel kimia dengan sel elektrolisis ni terbalik terminal dia. Ini anode negatif, katot positif, yang ni anode positif, katot negatif. Kenapa terbalik macam tu? Sebab terminal ini bergantung kepada wire ni. Inilah wire yang sama ni. Bila wire yang sama, dua-dua mestilah negatif. Sebab dia daripada wire yang sama. Connecting wire yang sama. Manakala yang ini pula, okay, wire yang sama dengan belah sana. Sebab itulah kedua-dua ini akan jadi terminal positif. Sebab wire yang sama. Ini positif, ini pun positif. Sebab wire tu wire yang sama. Yang ini negatif, ini negatif. Sebab wire tu wire yang sama. Okay, terminal kita tengok dia punya wire tu. Connecting wire. Okay, bukan dari segi elektron mengalir keluar ke masuk ke, bukan. Okay, terminal ini kita tengok dari segi wire. Kalau wire yang sama, kalau satu negatif, yang satu mesti negatif. Hujung-hujung, kan wire yang sama ni, hujung ke hujung. Okay, so dapat 3 maklumat. Okay, 3 maklumat. Maklumat yang keempat, ion yang hadir dalam larutan. Okay, oleh kerana digunakan kuprum 2 sulfat, maka kat sini akan ada Cu2 plus, SO4 2 negatif, H plus dengan OH negatif. Itu antara maklumat yang kita perlu tahu sebelum kita menjawab soalan. Okay, dah tahu yang ni. Okay, cubalah kita tengok soalan apa yang ditanya. Dekat sini kita dah tahu dah. Kalau kita nak tengok lebih lanjut, untuk sel kimia. Okay, dah tahu anode katot, arah elektron, dah tahu dia punya ion-ion dalam larutan. Apa yang berlaku pada zinc dengan kuprum? Dekat sel kimia, bila zinc ni sebagai anode, bila elektron keluar daripada zinc, maka zinc ini akan terkakis. Zinc ini lama-kelamaan dia akan terkakis. Okay? Dia akan terkakis membentuk ion zinc. Okay? Akan bentuk ion zinc. Bentuk ion zinc. So dari segi pemerhatian, okay, dari segi pemerhatian zinc, okay, zinc ni akan menipis. Zinc akan menipis. Okay, dari segi pemerhatian. Dari segi persamaan separa dia, setengah persamaan dia, daripada logam zinc ni, hijau ni logam zinc. Daripada logam zinc, dia bebaskan elektron membentuk ion zinc. Membentuk ion zinc. Kita nak buat persamaan, setengah persamaan ni bukan hafalan ni. Okay? Kita tak menghafal. Kita faham. Kita memahami bahawa logam zinc ini membebaskan elektron membentuk ion zinc. Okay? Membentuk ion zinc. Okay? Dapat? Dapat tak kelas? Okay? Tentang apa yang berlaku pada zinc. Pada zinc ini, Syam, tak dengar Syam. Okey, cikgu harap semua sabar mungkin line cikgu Syam tak berapa elok, ada lagging.
Okey, sementara Cikgu Syam set up balik dia punya presentation. Jadi cikgu harap awak semua dah dapat soalan kan daripada Google Classroom Cikgu Syam. Okey, jadi sementara tu boleh go through dulu ataupun yang form 5 boleh cuba dulu. Okay, because awak dah belajar itu and then lepas ni jika ada masalah boleh tanya. Siapa untuk yang dah download tu lah, yang belum download awak boleh pergi ke kelas Google Classroom Cikgu Syam Okay, sorry. Ya. Okay, tak apa. So budak try dulu soalan-soalan yang diorang dah download. Okay, tak apa. Okay, nampak tak? Tak nampak. Okay. Dah dapat. Okay. Okay, sambung Okay, so bila elektron masuk dekat katot ni, elektron masuk dekat katot, jadi dalam kuprum ni penuh dengan elektron. So elektron ini dia tak boleh pergi mana-mana, dia stay kat sini je. Jadi elektron yang terkumpul dalam kuprum ni mesti dineutralkan. Okay, semua elektron yang berkumpul dalam kuprum ni mesti dineutralkan. Untuk neutralkan elektron ini, maka ion-ion positif, ion zinc, ion kuprum, ion hidrogen, tiga-tiga ni semuanya bergerak ke arah elektron. Semua ni bergerak ke arah elektron untuk menerima elektron daripada kuprum tu yang terkumpul tu. So untuk ion negatif ni, sulfate dengan hidroksida ini tak main peranan. Sebab negatif dengan elektron negatif dia akan menolak. Okay. Jadi ketiga-tiga ion, zinc, kuprum dengan hidrogen, tiga-tiga ni bergerak menuju ke arah kuprum. Bergerak tiga-tiga sekali. Tapi yang sampai satu je. Yang sampai tu nama dia ion yang dinyah cas. Nyah cas ni maksudnya dia nak buang dia punya cas. Nak buang dia punya positif tu. Okey, tiga-tiga bergerak tapi yang sampai satu je. Zinc, kuprum, hidrogen. Yang mana yang akan terima? Kalau kita faham yang tadi, siri ni, yang atas akan bebaskan elektron, yang bawah akan terima elektron. Yang bawah itu nama dia less elektropositif, kurang elektropositif. Jadi bila ada tiga ion, ion zinc, ion kuprum, ion hidrogen. Tiga-tiga ni, mana yang paling bawah sekali? Okay, yang paling bawah sekali ialah kuprum. So kuprum yang akan sampai ke elektrod untuk terima elektron ini membentuk satu lapisan baru. Okay, satu lapisan baru iaitu lapisan kuprum. Sebab itulah di akhir eksperimen, maka kuprum ini semakin lama semakin menebal. Dia akan menebal. Okay. Bila menebal, nak buat dia punya setengah persamaan, ion kuprum tadi, ni asal dia. Ion kuprum akan terima 2 elektron untuk membentuk logam kuprum yang melekat ni lah. Itu cerita sel kimia. Okay? Itu cerita tentang sel kimia. Jadi, untuk di sebelah anode semakin menipis, di sebelah katot semakin menebal. Okay. Untuk sel A pula, beaker A ni. Untuk beaker A, apa yang berlaku? Oleh kerana dia guna dua karbon. Karbon ini adalah satu unsur yang lengai. Unsur yang lengai, inert. Lengai. Maksudnya, bila disebut lengai ni, maksudnya dia tak boleh bertindak balas lah. Tak boleh bertindak balas. Maka dalam ini ada
Okey, betul. Okey, lengai. Dia tak ada physical reaction, tak ada kena belah fizikal. Jadi dalam ni ada Cu2+, ada SO4 2 negatif. Okey, lepas tu ada H+, ada OH negatif. Maka ion-ion inilah yang akan bergerak menuju ke arah elektrod masing-masing. Okey. Untuk anode yang bergerak adalah anion. Dua-dua ion ini bergerak ke arah anode. Tapi yang sampai cuma satu iaitu yang bawah. Maka hidroksida akan sampai ke elektrod membentuk gas bubble. Okey, kenapa gas bubble? Sebab anion ini adalah bukan logam. Bila dia bukan logam, maka dia akan bentuk gas bubble. Okey, gas itu adalah gas oksigen. Kalau hidroksida ion, oksigen gas yang akan terbentuk. Okey. Manakala untuk katot, okey, cation ion yang akan bergerak ke arah dia. Dua-dua bergerak sama je. Dua-dua bergerak tapi yang sampai cuma satu. Yang sampai tu nama dia ion, yang dinyah cas. So yang sampai yang mana? Okey, yang bawah jugalah. Kita pilih yang bawah. So ion kuprum yang akan sampai ke elektron membentuk satu lapisan baru. Kenapa dibentuk lapisan baru? Sebab dekat katot ini elektron masuk. Ni kan elektron masuk dalam ni. Okey, elektron masuk dalam ni untuk diterima oleh ion kuprum 2. Okey, so dekat sini akan berlakulah Cu2+. Tambah 2 elektron dapat Cu. Okey? Benda yang sama. Okey, manakala untuk hidroksida ini, okey, hidroksida ion, tak muat. Hidroksida ion dia akan bebaskan elektron membentuk gas oksigen. Okey, bersama dengan air lah, dengan elektron. Kalau kita nak seimbangkan dia, okey, seimbangkan dia dekat sini 2. Dekat sini 4, dekat sini 4. Okey, ini adalah persamaan, setengah persamaan untuk ion hidroksida. Okey, itulah yang berlaku di sepanjang Okey, harap bersabar mungkin sekali lagi line tak clear. dua-dua sel ni. Bila kita dapat maklumat semua ni, dia ada beza jawapan antara soalan dengan Syam, suara tak clear. dengar tak? Tu okey. Tu okey dengar. Okey. Tapi presentation tak ada dah. Presentation hilang. Tak nampak slide ni? Tak nampak slide. Kejap. Okey. Nampak tak slide? Okey, nampak. Macam banyak gangguan ni petang ni. Line. Line. Okey. Okey. So kalau kita dah tahu semua maklumat ni, okey, jawablah soalan tu.
Semua dah terjawab dah. Yang penting adalah kita tahu maklumat. Tahu maklumat dekat diagram yang diberi tu. Okey, sekarang ni cikgu tak tengok lagi soalan apa yang ditanya. Tak tengok soalan tapi jawapan semua dah ada. Itu yang penting. Maksudnya nak jawab soalan kimia ni, kita kena tahu apa maklumat yang kita dapat daripada diagram yang diberi. Sebab soalan kimia semua ada diagram. Setiap soalan ada diagram. Tak kisahlah tajuk apa pun, tajuk garam ke, tajuk acid base ke, elektrokimia ke, kadar nak balas ke, semua diagram yang diberi tu mesti ada maklumat. Okey, maklumat yang tersurat, maklumat yang tersirat yang kita kena tahu. Okey, bila maklumat itu dah lengkap, barulah kita boleh jawab soalan dengan mudah dan tak careless. Okey, contoh kat sini. Apa soalan dia ni? Tanda raih dalam pedak yang disediakan untuk menunjukkan N elektrod yang manakah adalah anode dalam beaker A. Tanda je lah, kita dah tahu dah mana anode mana kathod. Okey, tanda kat situ. Tak nampak slide ke? Nampak tadi tu. So, tanda. Raih kat situ. Dah ada dah pun jawapan dia. Okey, terangkan. Kenapa dekat sini? Okey, kenapa tanda kat sini sebagai anode? Kerana membebaskan elektron. Okey, kerana elektrod karbon tersebut membebaskan elektron. Okey, membebaskan elektron. Nyatakan warna, perubahan warna elektrolit dalam beaker A. Terangkan jawapan anda. Okey, perubahan warna elektrolit. Kuprum 2 sulfat. Warna biru kan? Okey, asalnya warna biru. Warna biru ni datang daripada mana? Datang daripada ni, ion kuprum ni. Ion kuprum ni yang berikan warna biru. Bila ion kuprum ni dah melekat dekat sini, menjadi logam kuprum, maka lama-kelamaan warna biru tu semakin lama semakin luntur. The blue color become paler. The blue solution. Okay, bukan color, blue solution. Blue tu memang color. So the blue solution become paler. Ataupun the intensity of blue solution decrease. Keamatan larutan biru berkurang. Okay, keamatan larutan biru berkurang. Ataupun larutan biru semakin luntur. Okay, jangan sebut colorless. Okay, jangan sebut colorless, jangan sebut larutan biru bertukar menjadi tak berwarna. Jangan sebut tak berwarna. Sebab eksperimen ni, kamu biarlah sehari ke 2 hari, 3 hari ke, dia takkan jadi colorless. Sebab sampai satu peringkat, bila lapisan ni dah tebal, bila dah tebal sangat, so dah tak ada reaction dah. So warna biru dalam ni akan kekal paler macam tu. Dia tak akan jadi colorless. Dia tak ada semuanya kuprum ni, dalam ni semuanya melekat kat sini. Tak ada. Sampai satu peringkat, bila dah tebal, dia akan stop. Okay, jangan sebut colorless. Jangan sebut tak berwarna. Okay, pudar. Yalah, pudar. Pudar okey lah, boleh. Okay, itu dia punya pemerhatian. Reason, explain. Kenapa? Kerana kepekatan. Okay, kerana kepekatan larutan kuprum 2 sulfat berkurang. Okay, kerana, itu jawapan mudah lah. Untuk kita senang dapat markah. Kerana kepekatan larutan kuprum 2 sulfat berkurang. Okey, cikgu tak tulis lah, cikgu sebut je. Nanti kamu tulis. Sebab jawapan dia semua ada kat sini dah. Semua dah ada kat sini. Dapat? Okey. Semakin luntur kerana kepekatan larutan anode dalam beaker A. Terangkan satu ujian kimia. Dia nak nama gas pula. Okey, nama gas dah ada dah. Gas oksigen. Lepas tu cara nak uji dia, tengok ambil yang nota minggu lepas.
Okay, nota minggu lepas cikgu dah terang tentang ujian gas. Ada berapa gas? Siapa masuk dalam kelas cikgu minggu lepas? Ada berapa gas semua sekali yang kita kena tahu untuk SPM? Siapa yang masuk kelas cikgu last week? Ion kuprum berubah menjadi atom kuprum. Okey, boleh. Cuma lengkapkan ayat tu, Faris. Okey, kerana ion kuprum dalam larutan kuprum sulfat. Okey. Menjadi atom kuprum. Pun boleh. Atom kuprum, logam kuprum, dua-dua boleh. Berapa? 3, 5, 6. Okey. So kalau minggu lepas siapa yang masuk kelas minggu lepas, kita dah beritahu dah. Untuk gas ada 6 semua. Okey, sabar. Okey, siapa yang ada nak bertanya boleh tulis dekat ruangan chat nanti Cikgu Syam ataupun Cikgu akan jawab. Okey, teacher actually kelas belum habis. Okey, tapi mungkin line Cikgu Syam hari ni tak berapa elok. Okay, menyebabkan ada gangguan dalam presentation yang tadilah apabila kita sedang berbincang tadi, cikgu sambung sikitlah tentang tadi Cikgu Syam sedang membincangkan tentang gas tadi Okay, so dekat sini Cikgu Syam tanya tadi ada berapa gas, ada berapa gas yang perlu diingat untuk SPM. So siapa yang dah ikut kelas Cikgu Syam tu dah tahulah, kita dah namakan apa antaranya. Antara gas itu apa? Oksigen. Chloride. Oksigen, hidrogen, carbon dioxide, nitrogen dioxide, apa lagi? Amonia, klorin, hidrogen chloride. Ada berapa? 6 kan? Okay, so dalam gas ini, what is important is how you test the presence of gas. Okay, macam mana awak uji, kehadiran gas itu. Itu yang penting. So mungkin kelas yang lepas Cikgu Syam dah sebut cara uji. Okay, siapa tanya tadi? Amonia, amonia NH3. Okay, NH4 is ammonium ion. Okay, so bila kita buat ayat untuk ujian gas,
Sama juga macam kita buat ayat untuk prosedur. Okay, bila kita tulis prosedur mesti ayat kita tu dalam bentuk prosedur. Okay, Min contoh dia kalau macam mana kita nak terangkan soalan kata bagaimana gas yang terhasil itu diuji. Contoh dia tadi di anode kan, sel elektrolisis, oksigen terhasil. So macam mana kita nak uji, kita tak boleh kata guna kayu uji berbara. No, tak boleh. The word guna tu tak boleh. Atau uji dengan kayu uji berbara. Tak boleh. So some student answers is use glowing wooden splinter. Okay, it rekindle. Guna kayu uji berbara, kayu uji menyala. Awak hanya dapat satu markah sahaja. Okay, satu markah sahaja awak dapat untuk pemerhatian. So macam mana nak dapat markah yang pertama tu, awak mesti ada dalam ayat awak tu, perkataannya mesti perkataan perbuatan. Perbuatan, tak boleh guna general. Mesti kata masukkan, dekatkan, that word. Masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji. Baru awak dapat 1 mark. Okay, for the procedure. Barulah datang markah lain untuk pemerhatian. So untuk gas semua kena ada tu untuk 2 markah. Ataupun bukan gas sajalah, untuk sebarang ujian kimia. Untuk sebarang ujian kimia apa sajalah. Contoh dia sama juga, kita nak uji dalam, especially topik garam lah. Nak uji kehadiran ion-ion. Sama juga kalau gas karbon dioksida. Okay, kita tak kata guna air kapur. Tak boleh. Ataupun uji dengan air kapur. Air kapur menjadi keruh. 1 mark saja awak dapat. So macam mana nak dapat 2 markah? Cikgu Syah datang. Okay, alirkan. Alirkan. So itulah kita nak uji. Okay. Dah okay? Okay, dengar tak? Okay. Tak apa, teruskan. Okay. Betul lah tu. Macam Cikgu Syarin tu beritahu tadi tentang ujian gas. Kalau kamu tengok cikgu punya nota minggu lepas, untuk kena 6 gas tu, memang macam tu. Ayat pertama tu mesti ayat prosedur. Okay, ayat kaedah. Macam mana kita guna benda tu. Okay, macam mana kita guna benda tu dan apa yang berlaku. Okay. So yang ni semua dah terjawab. Okay, tengok soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua ini sama juga, okay, gabungan 2 sel, sel P dengan sel Q. Bahan cikgu bagi nak ambil dekat mana? Dekat cikgu punya classroom. Cikgu dah bagi dia punya code. Code classroom code. Tak apa, nanti akhir nanti cikgu tunjuk balik. Cikgu tunjuk semula. Azrin, cikgu tunjuk semula cikgu punya classroom code tu. Nanti ambil kat sana. Okey, contoh sekali lagi untuk yang kedua. Okey, untuk sel ni. So diberi kuprum tulen dengan kuprum tak tulen. Ini zinc, ini X. X tu tak tahu. X ni adakah logam yang sama ataupun logam yang berbeza. Kita tak tahu. Okey. Yang kita tahu bahawa dekat sini ada kuprum tulen dan ada kuprum tak tulen. Jadi dekat sini kita nak start kat mana ni? Nak start dekat P ke nak start dekat Q sebenarnya? P. Dekat P. Kenapa dekat P? Sebab dia nak purify the impurities of copper metal. Okay, P ni apa? Chemical cell or electrolytic cell? Electrolytic. Okay, kalau electrolytic cell, yang mana anode, mana cathode? Pure or impure copper? Anode. So ini electrolysis. Mana anode? Anode impure ke pure? Pure anode.
Yang pure anode. Yang pure anode. Pure. P-I-O-R lah, pure. Pure anode. Pure anode. Okey. 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 Bila sebut, ini adalah, ini salah satu, ini adalah salah satu kegunaan elektrolisis dalam industri. Kalau kita baca topik yang terakhir untuk sel elektrolisis, bahagian yang terakhir sekali, disebut sebagai kegunaan. Application, application of electrolytic cell. Kegunaan sel elektrolisis dalam industri. Ada 3 dia punya kegunaan. Yang pertama penyaduran, yang kedua penulinan, yang ketiga pengekstrakan. Betul lah? Ada 3 kegunaan sel elektrolisis. Ini adalah penulinan. Bila penulinan, kita nak tulen mana ni? Kita nak tulenkan yang tak tulen ke? Tulenkan yang tulen. Bila sebut penulinan, yang kita nak tulen adalah yang tak tulen lah. Yang tak tulen ni yang kita nak tulenkan dia. Bila kita nak tulenkan yang tak tulen, yang tak tulen kita nak tulenkan dia, maka bila sebut tak tulen ni, maksudnya kuprum ni bercampur dengan impurities, bercampur dengan benda asing. Itu maksud tak tulen. Jadi benda asing yang ada dalam ni, benda asing yang ada dalam kuprum tak tulen ni, benda asing tu mesti dikeluarkan. Kita nak keluarkan benda asing dalam ni, maksudnya dia punya logam ini mesti dileburkan. Senang sebut. Nak bagi faham. Mesti dileburkan dia. Mesti kita uraikan dia. Bila kita nak uraikan, bila kita nak bagi logam ini lebur, terurai, maksudnya logam ini mesti dikeluarkan dia punya elektron. Elektron mesti keluar daripada sini. Okey, sebab elektron ini dalam logam ini adalah satu ikatan. Dia elektron ini yang mengikat logam tu menjadi seketul logam, menjadi sekeping logam. Selagi elektron ini ada dalam ni, selagi itulah logam ini akan kekal macam ni. So kita nak leburkan dia, kita kena keluarkan elektron. Maksudnya bila keluar elektron, impure ni lah akan jadi anode. Okey. Kita tak boleh lah letak anode dekat kuprum tulen. Nanti kalau tulen jadi sebagai anode, yang tulen tu nanti akan lebur. Kalau tulen tu lebur, apa yang ada? Kita bukan nak yang tak tulen, kita nak yang tulen. Okey. So bila kita nak leburkan yang tak tulen ni, elektron kena keluar, maka yang tak tulen akan jadi anode. Bila anode, maksudnya starting dia kat sini. Starting cerita sel ni, kedua-dua P dengan Q ni, dia punya starting adalah dekat kuprum tak tulen. Itu dia punya starting dia, permulaan untuk dapatkan jawapan semua sekali. Okey. So bila kuprum tak tulen kita jadi sebagai anode, keluar elektron, masuk dekat X. Masuk dekat X, maka X akan jadi katot. X akan jadi katot. Okey, X akan jadi katot. Masuk dekat katot, keluar dekat zinc. Elektron tu. Bila keluar dekat zinc, maka zinc akan jadi anode. Maka zinc akan jadi anode. Okey, keluar dekat sini. Elektron masuk dekat kuprum tulen. Bila masuk dekat kuprum tulen, maka kuprum tulen akan jadi katot. Untuk kali yang ke-18 cikgu sebut, nak jawab soalan elektrolisis ni, kedua-dua sel ni, kita bermula dengan anode katot. Itu starting dia. Nak tentukan anode katot, kita tengok mana elektron keluar, mana elektron masuk. Kita bercakap tentang arah aliran elektron. Lebih mudah faham, daripada kita hafal anode katot, positif negatif. Okey. Jangan jawab soalan macam ni dengan cara menghafal. Kita kena faham dari segi arah aliran elektron. Kita tahu arah elektron keluar, kita tahu yang mana anode, yang mana katot. Tu je cerita dia. Yang ni kena betul dulu. Kita betul yang ni, okey, yang lain tu settle, tak ada masalah. Kalau yang ni ada salah, katalah yang mula-mula tadi, ramai yang jawab kuprum tulen sebagai anode. Kamu salah yang ni anode, kamu salah tagging yang ni anode, maka yang lain semua akan jadi salah. Bila yang lain semua salah, jangan jawab soalan. Confirm salah. Kecuali soalan ni lah, soalan fungsi musida, okey lah, betul lah. Ini hafalan. Tapi soalan-soalan yang lain tu akan jadi salah lah. Bila salah tagging.
Okey. Yang penting adalah jangan salah tagging anode katot. Kita nak tagging anode katot melalui arah aliran elektron. Okey. Okey, so itu kalau anode katot. Dari sisi terminal, dari sisi terminal macam tadilah, kita terbaliklah dia punya terminal tu. Okey, terminal. Ini adalah sel elektrolisis, so anode-nya adalah positif. Ini ialah negatif. Ini sel Q, sel kimia. Okey, kenapa sel kimia? Sebab ada anode katot. Bila anode katot, maksudnya dua logam yang berbeza. Dua logam yang berbeza. Okey. So, bila dua logam berbeza, maka zinc akan jadi negatif. Ini akan jadi positif. Okey, ceritanya sama je. Ini sama wire. Wire yang sama positif, wire yang sama negatif. Okey, dari segi wiring dia. Okey. So, anode katot settle, elektron settle, terminal settle. Okey. Ion yang ada dalam asid sulfurik. Dalam ni ada ion hidrogen, ion sulfat dengan ion hidroksida. So ada 3 ion sahaja. Okey, dalam ni. Yang ni pula Y kuprum, ini kuprum, ini pun kuprum. Okey, confirm lah dia punya Y tu larutan kuprum. Kalau nak mudah lah. Nak mudah, kalau tak nak sesakkan kepala, kita guna larutan kuprum. Okey, boleh guna kuprum sulfat, boleh guna kuprum klorida, boleh guna kuprum nitrat. Ada 3 kuprum yang kita boleh guna. Kenapa 3 ni? Sebab ketiga-tiga ni adalah larutan garam terlarut. Okey, ni semua adalah garam terlarut. Yang penting nak jawab, nak pilih larutan sebagai elektrolit, larutan itu mestilah larutan garam yang terlarut. Yang larut dalam air. Kita guna kuprum karbonat. Salah lah. Memang confirm salah sebab kuprum karbonat tak larut dalam air. Okey. Larutan ni mesti guna larutan yang larut dalam air. Garam yang larut dalam air. So ada 3. Ada 3 jawapan. Kuprum sulfat boleh, kuprum klorida boleh ataupun kuprum 2 nitrat. Okey. So apa yang berlaku dekat sel Q? Dia punya elektrod. Okey, oleh kerana zinc kita dah tagging sebagai anode, maka zinc akan menipis. Kenapa menipis? Sebab elektron keluar. Bila elektron keluar daripada zinc, maka zinc ini akan terkakis. Dia akan terkakis membentuk ion zinc. Okey. So zinc ini akan terkakis, maka dia akan menipis. Okey, dari segi setengah persamaan, logam zinc akan terkakis membentuk ion zinc. Okey, elektron belah kanan lah. Sebab elektron dibebaskan. Okey, apa yang berlaku di X? X ini mana-mana logam yang di bawah zinc lah. Okey, dalam siri tadi. Okey, dalam siri elektrokimia tadi. Okey, maka X tersebut, okey, apa-apa je lah boleh. Okey, boleh guna ferrum, boleh guna SM, boleh guna PB, asalkan logam. Okey, asalkan logam yang sesuai lah. Okey, jangan pilih merkuri pula. Ni tak sesuai. Merkuri sebab merkuri ni cecair. Kita nak logam. Okey, silver boleh. Mana yang sesuai. Asalkan dia adalah dalam bentuk logam. Okey, dan di bawah daripada zinc. Okey. Jadi, apa yang berlaku di X? Okey, di X ni, elektron masuk. Elektron masuk dekat X, maka elektron berkumpul dekat sini. Dan elektron ini mesti dineutralkan. Nak neutralkan elektron, ion positif yang akan bergerak menuju ke arah elektrod. Kita ada 2 ion positif saja, zinc dengan hidrogen. Dua-dua ini bergerak ke arah X. Bergerak ke arah X. Dua-dua bergerak, tapi yang sampai satu je. Yang sampai tu nama dia ion yang dinyahcas. Mana yang sampai? Yang sampai adalah hidrogen lah sebab hidrogen bawah. Okey, untuk yang dinyahcas kita pilih yang bawah, bukan yang atas, pilih yang bawah. Dia bila bercakap tentang ion positif, cation ion untuk mana-mana sel. Okey, untuk sel kimia ke, untuk sel elektrolisis ke, larutan tu cair ke, larutan tu pekat ke, bila bercakap tentang ion positif, sentiasa pilih yang bawah. Kenapa yang bawah? Sebab yang bawah
kurang elektropositif. Bila sebut kurang elektropositif, maksudnya yang di bawah tu. Okey, maksud kurang elektropositif. Maksudnya lebih cenderung untuk menerima elektron. So antara zinc dengan hidrogen, zinc yang akan terima elektron ni membentuk gelembung gas. Sebab tu kat gambar ni ada gelembung gas. Iaitu gas hidrogen yang akan terbebas. Okey, dari segi pemerhatian dia, gelembung gas terbebas. Okey, gelembung gas tak berwarna terbebas. Setengah persamaan dia, hydrogen ion receive elektron, terima elektron to form hydrogen gas. Lepas tu kita balance lah. Dua sini, dua sini. Okey, itu saja maklumat yang kita perlukan untuk jawab soalan-soalan dia. Okey, settle yang ni. Okey, yang ini oleh kerana dia guna dua-dua logam, yang impure copper ni pula nanti akan terkakis. Okey, sebab dia logam. Dia bukan karbon, dia logam. Bila logam, elektron keluar, impure copper ni akan terkakis membentuk ion kuprum, Cu2+. So, untuk impure copper, ini dia punya setengah persamaan. Logam kuprum membentuk ion kuprum. Okey, bebaskan 2 elektron. So, impure copper lama-kelamaan dia akan menipis. Okey, dia akan menipis. Lepas tu dia punya benda asing tu akan terkumpul kat bawah ni. Okey, benda asing tu. Okey, tak kisahlah pasir ke apa ke tanah ke, yang impure tu terkumpul kat bawah ni, jatuh ke bawah. Manakala ion kuprum ni, ion kuprum yang terhasil dekat impure copper ni, ion kuprum ni nanti akan bergerak ke arah sini. Okey, ataupun ion kuprum daripada larutan akan ke sana membentuk satu lapisan baru. Okey, lapisan baru iaitu logam kuprum. Maka dekat katok ini, logam kuprum tulen ni dalam kelamaan dia akan menebal. Okey, dia akan menebal membentuk logam kuprum ataupun atom kuprum. So Cu2+ tambah 2 elektron membentuk logam kuprum. Dua-dua boleh pakailah. Nak sebut atom kuprum ke logam kuprum ke, dua-dua boleh. Okey, tak ada masalah dari segi tu. Okey, dapat. Dapat tak untuk kedua-dua sel ni? Kelas? Oh, dah pukul 6 dah kita. Dah nak habis dah kelas. Okey, boleh. Skema cikgu akan bagi nanti. Okey, skema cikgu akan bagi dalam bentuk PowerPoint. Jadi bila kita dah tahu semua ni, so jawablah soalan dia. Okey, fungsi sel Q. Ni sebagai sel kimia. Fungsinya apa? Apa sel kimia fungsi dia? Untuk menjana tenaga elektrik. Okey, sel kimia. Sebab dia adalah sebagai generator. Dia adalah generate energy. Okay, electrical energy. Dia akan menjana elektrik. Sebab di situlah ada permulaan cerita dia. Okay. Menjana, membekal. Tak kisahlah. Membekal ke, menjana ke tenaga elektrik. Lepas tu, carakan bahan yang boleh digunakan sebagai X dengan Y. Pun dah ada dah. X asalkan di bawah daripada zinc. Boleh guna kuprum, boleh guna argentum, plumbum, asalkan bawah. Okey, itu X. Yang ni okey, Cu ataupun Ag ataupun Pb. Okey, larutan Y yang tadilah CuSO4 ataupun guna CuCl2 ataupun kita guna kuprum 2 nitrat. Okey. Bila soalan tanya tentang suggest, cadangkan ni, okey, cadangkan ni maksudnya boleh guna formula, boleh guna nama. Tak ada masalah. Okey, bila soalan suggest, boleh guna formula, boleh guna nama. Okey, lepas tu half equation. Dekat mana ni? Sel Q. Okey, formation of gas. Okey, pun dah ada dah. Mana tadi? Ni. Ni jawapan dia. Half equation untuk gas hidrogen. Pun dah ada jawapan. Settle. Okey, huraikan. To test the confirm the gas hidrogen. Yang tadi oksigen kita gunakan uji berbara, sekarang gas hidrogen. Kalau gas hidrogen macam mana? Okey, kayu uji bernyala, dimasukkan ke dalam tabung uji yang mengandungi gas hidrogen. Ayat pertama mesti ayat prosedur. Okey, ayat kaedah. Ayat kedua apa dia? Bunyi pop terhasil ataupun terbentuk. Okey. Put wooden splinter. Wooden splinter apa dia? Lighted or glowing? Okey, Akin,
Tak boleh sebut wooden splinter. Wooden splinter tu ialah kayu uji. Kayu uji ada dua, kayu uji berbara ke bernyala. Okay. So kita guna, kenapa nak guna glowing? Glowing ni untuk oksigen, berbara. Sekarang hidrogen. Hidrogen kita guna bernyala. Lighted. Okay, lighted wooden splinter. Ataupun burning wooden splinter. Okay, boleh Izan? Kita guna lighted ataupun burning wooden splinter. Kita guna yang bernyala. Bila dah bernyala, baru bunyi pop tu. Okay. Okay, dah settle. Itu, okay. Itu antara dua soalan. Dua soalan gabungan dua sel. Okay, yang cikgu nak kongsi pada hari ni. Yang ketiga ni, tak sempat lah. Yang ketiga ni nanti cikgu akan bagi. Okay, semua jawapan ni nanti cikgu akan bagi dalam bentuk slide, dalam bentuk PowerPoint. Nanti kamu ambil dekat cikgu punya code, classroom code. Okay, ni cikgu punya classroom code. Okay, ada apa-apa soalan sebelum cikgu tamatkan? Untuk perkongsian pada petang ini, harap-harap dapat bantulah. Okay, dapat bantu semua cara nak faham. Bila kita nak menjawab soalan ini, yang penting adalah faham. Faham soalan, faham diagram. Okay, jangan tanpa banyak belajar dengan cara menghafal. Tak boleh. Okay, peringkat SPM ni, hafal-hafal ni dah mula kurang lah. Kita dah sampai ke peringkat memahami. Okay, dah faham lah ni. Okay, so untuk minggu depan. Ada tak topik-topik yang kamu rasa yang perlu cikgu jelaskan untuk minggu depan? Cadangan. Okay, garam sudah minggu lepas. Okay, Faris, garam dah minggu lepas. Oxidation reduction, redox. Okay. Acid base. Acid base garam dia berkait macam minggu lepas. Azrin, kenapa kupru menebal? Yang mana ni? Kenapa kupru menebal? Kenapa kuprum menebal? Ni, kuprum menebal ni. Sebab ion kuprum ni. Ion kuprum daripada larutan ataupun ion kuprum daripada logam tak tulen ni. Yang tak tulen ni. Dia bergerak ke arah logam kuprum tulen. Boleh Azrin? Oh, maksudnya nak masuk ni juga? Nak masuk pencairan? Oh, okey. Apa tu? Standard solution. Standard solution, betul lah. Al-Wafi. Termokimia. Okay. Redox. Okay, kelas. So itu cikgu punya perkongsian pada petang ini. Okay, harap semua dapat manfaat. So minggu depan cikgu akan pilih antara dua lah. Antara redox ataupun termokimia. Tengok mana satu. Tapi apa pun, bahan kalau boleh ambil awal. Bahan cikgu akan letak biasanya sehari sebelum. Sehari sebelum kelas cikgu akan letak cikgu punya bahan untuk besoknya. So ambil bahan yang dekat ni ya. Cikgu punya Google Classroom ni. Guna kod yang sama. Okey semua, terima kasih. Terima kasih kerana dapat hadir pada petang ini. Okey.